Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh datang bersama-sama ke rumah Tuhan. 我们在天上的父，我们感谢你，今天我们可以一起来到你的家中。 Kami percaya semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. 我们相信这一切都是你对我们每一个人的恩典。 Kami boleh datang ke tempat ini memuji Tuhan, berdoa, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. 我们可以来到这里，我们来赞美神，我们祷告。这个时候，我们要领受你的话， Tolong setiap kami punya telinga dan hati yang mau belajar. 帮助我们每一位有愿意受教的耳和心。 Kami percaya firman-Mu juga menguatkan hidup kami. 我们相信你的话语可以坚定我们的生命。 Terima kasih Bapa di surga. 谢谢天父， Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. 奉主耶稣的名，我们感谢祷告。 Amin. 阿门。 Selamat malam Bapak Ibu Saudara. 亲爱的弟兄姐妹们，晚上好。 Satu kisah yang saya percaya kita mengenal dia. 有一段故事是我们大家熟悉的。 Corrie ten Boom, seorang wanita biasa dari Belanda yang menyembunyikan orang Yahudi saat Nazi menganiaya mereka. 就是 Corrie ten Boom， 他是荷兰人，在这个纳粹时期的时候，他帮助藏了一些犹太人，让他们免受纳粹的那个追杀。 Karena tindakannya Corrie dan keluarganya ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. 后来他和他的家人被抓，然后被送到集中营。 Di tengah penderitaan itu Corrie tetap berdoa bahkan bagi musuh-musuhnya. 在集中营的时候 ，Corrie 他更认真的祷告。 Setelah perang usai, dia menjadi penginjil dan seorang pengampun yang luar biasa. 当战争结束了之后，他成为一个很了不起的传道人。 Dia memaafkan penjaga camp yang menyiksa dia dan saudarinya. 他甚至当他遇到在那个集中营那边管监狱的那个狱长，他也能够原谅曾经这样子苦待过他的人。 Kisah Corrie menunjukkan bahwa doa dan hidup yang benar memiliki kuasa untuk mengubah sejarah manusia. Corrie 的这个生命，让我们可以看见一个正直人、一个祷告的生活，这个生命可以影响来改变别人。 Kisah ini juga menyatakan belas kasihan Tuhan di tengah dunia yang gelap. 这个事情也让我们看见，神虽然在这个黑暗的世界当中，仍然能够显出他的慈爱。 Seperti kisah yang akan kita bahas hari ini, Abraham yang berdoa bagi Sodom, Corrie berdiri bagi sesamanya. 就像我们待会要看的经文，就是亚伯拉罕他怎么样为他那个所多玛俄摩拉祷告。Corrie 也是为他的那个时代祷告。 Di dalam Kejadian 18 ayat 16 hingga ayat yang ke-33, Bapak Ibu Saudara boleh buka Alkitabnya. 我们可以翻开圣经创世纪第18章16到33节， Doa syafaat Abraham untuk Sodom. 就是亚伯拉罕为所多玛俄摩拉的祷告。 Di dalam kisah ini ceritakan bagaimana Abraham tidak tinggal diam ketika dia mendengar tentang kehancuran yang akan menimpa orang lain. 在这里，我们看见，当亚伯拉罕一听见这个所多玛他们将要灭亡的时候， Abraham berdiri bukan karena dia hebat, bukan dengan kuasanya. 他站出来要维护他们，但是并不是靠自己的力量， Tetapi dengan doa dan hati yang penuh belas kasihan. 而是他是用充满怜悯的心为这个地方祷告。 Sebenarnya ini juga mengajak kita bertanya bahwa apakah kita juga bersedia dipakai Tuhan untuk mendoakan dan mengasihi bahkan dalam hal yang paling sulit. 我们同时也要问自己说，我们是否愿意被神使用，为一个即使是一件很艰难的事情，我们愿意为这件事情祷告。 Melalui kisah ini kita akan melihat bahwa Tuhan tidak hanya adil dan kudus,
在这里我们看见神不只是圣洁公义的神， tapi dia juga merespons doa, dia mendengar dan merespon doa umatnya yang hidup benar di hadapannya. 但是我们也看见神对义人的祷告他愿意回应。 Yang pertama di ayat 16 hingga ayat yang ke-19, 首先我们看16到19节， Allah berkata bahwa apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan? 在这里耶和华说，我所要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？ Bapak Ibu Saudara, ini bukan berarti Tuhan ragu. 我们在这里看见神不是随便说这句话的， Tapi ini karena Allah itu sedang menyatakan kerelaannya, kesediaannya untuk melibatkan Abraham dalam relasi yang dalam dan pribadi sifatnya. 而是在这件事情上，神要跟亚伯拉罕能够建立一个很亲密的关系，也让亚伯拉罕可以参与在这件的事情中。 Ini adalah dasar yang sejati dari sebuah doa. 这就是一个祷告的最真正的基础。 Bukan kita yang lebih dulu mencari Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mencari kita, membuka hatinya kepada umatnya. 并不是说我们先去寻求神，而是神先来寻找我们，并且神愿意向我们敞开他的心意， Dan kita menanggapinya dengan iman. 我们能够也这样子的去回应神。 Tuhan mengajak Abraham bukan karena Abraham hebat, 神要亚伯拉罕参与，并不是亚伯拉罕很强大， tapi memang dari awal Tuhan sudah menetapkan Abraham untuk menjadi saksinya. 而是从一开始神就命定亚伯拉罕在这件事情上要做见证。 Doa yang sejati dimulai dari panggilan Allah kepada umat yang hidup di dalam perjanjiannya. 一个祷告是从神呼召他的子民要在他的应许里生活的。 Perjanjian antara Allah dengan umatnya. 这个应许或者这个盟约是神和他子民之间的。 Abraham tidak datang untuk mendesak Tuhan, tetapi justru Tuhanlah yang membuka pintu. 并不是亚伯拉罕他去寻找去求神，并且有一点强求的，而是神自己愿意向他的子民敞开自己。 Hal ini menegaskan bahwa Allah tidak digerakkan oleh kepandaian atau kehebatan manusia. 所以我们看见在这些的事情上，神所做的并不被人的这个能力所影响， Tetapi oleh relasi yang dijalin berdasarkan perjanjian kasihnya. 而是他跟人的关系是建立在他与他们爱的盟约。 Tuhan tentu berbicara dan menyatakan isi hatinya kepada orang-orang yang hidup taat dan setia kepada Tuhan. 神愿意将自己向他顺服他，愿意遵行他话语的人敞开自己。 Tentu Abraham dipakai Tuhan bukan karena doanya. 神在使用亚伯拉罕的时候，并不是因为他的祷告， Tapi karena kehidupannya yang setiap hari berjalan dengan Tuhan. 而是他在每一天的生活当中，他与神同行。 Hudson Taylor, misionaris besar ke Tiongkok, 我们知道这个戴德生，他是到中国的很有名的宣教士。 dia dikenal bukan hanya karena pencapaian dia yang luar biasa dalam penginjilan, 我们都知道他的名字，并不只是因为他在传福音的事工上有很大的成就， tapi karena kehidupan doanya. 而是他祷告的生活。 Tyler tiap hari bangun jam 2 pagi. 戴德生他每一天清晨2点就起床， hanya untuk bersekutu dan berdoa dengan Tuhan. 他使用那个时间，只是单单的与神亲近，与神有亲密的交通， Bukan karena ada permintaan yang darurat, 并不他这样子做，并不是有很紧迫的需要， tapi karena relasinya dengan Tuhan.
而是因着他与神的关系， Karena dia tahu itulah nafas hidupnya. 因为他知道这是他生命的气息。 Dari relasi itulah, 也基于这个关系， Thailand menerima hikmat, dia menerima arahan, dia menerima kekuatan untuk bisa menjalani panggilan hidupnya. 戴德生他从神那边就领受到神的带领，神给他的智慧，怎么样去发展他传福音的工作。 Panggilan Allah di dalam ladang yang sulit. 神呼召他在一个很艰难的事工， Seperti Abraham, Tyler tidak sekedar berdoa demi hasil. 就像亚伯拉罕那样子，戴德生的祷告并不是要神给他一个结果的祷告， Tapi ia sudah berjalan bersama dengan Tuhan. 而是在祷告中他与神同行。 Satu perkataan Taylor yang cukup yang cukup besar gitu, 戴德生曾经说过一句很伟大的话， yang cukup berpengaruh. 是一个很有影响力的。 Dia katakan jangan pernah memulai pekerjaan besar bagi Allah tanpa terlebih dahulu berlutut di hadapan Allah. 当你还没有在神的面前好好跪下祷告之前，不要去开始一个事工。 Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan tentu untuk Tuhan, bukan? 我们知道说，我们所做的一切，我们想要是为神做的。 Maka dalam setiap aspek kehidupan kita, entah itu di dalam gereja, di luar gereja, di dalam rumah atau di luar rumah, 所以在我们生活的各个层面，无论是在教堂里，或者是在教堂之外，在家中，这等等的， kita lakukan untuk Tuhan. Dan untuk sebelum memulai itu semua, mari kita berlutut di hadapan Tuhan. 我们所做的一切，我们想要都是为神做，所以在开始这一切之前，我们先在来到神的面前，用膝盖跪下来向他祷告。 Doa adalah respon terhadap relasi yang hidup dengan Tuhan. 祷告是我们与神一个活泼的关系所产生的。 Saya percaya Tuhan mempercayakan hal-hal besar dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan mempercayakan hal-hal besar untuk kita lakukan. 我相信说，神在我们每一个人的身上都托付了一个大的事工。 Maka kita perlu membangun, bukan perlu, kita harus membangun kehidupan yang sungguh-sungguh dengan Dia. 所以我们也要很认真的与神建立这个关系。 Apakah selama ini hidup kita mencerminkan kedekatan kita dengan Tuhan? 是否我们现在的生命反映出我们与神亲密的关系？ Apakah hati kita terbuka untuk menjadi mitra atau rekan sekerja Allah? 是否我们愿意对神敞开，成为他的同工？ Bagi dunia dan bagi sesama. 我们这样子做是为了我们四周围的人，为着这世界。 Di ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21, 从20到21节， Tuhan menyatakan bahwa jeritan dari Sodom dan Gomora itu sangat-sangat keras. Dikatakan bahwa sesudah itu berfirman Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. 在这里，耶和华向亚伯拉罕说：“所多玛和俄摩拉罪恶甚重，声闻于我。甚至他们所行的，我要去查看他们所行的，果然竟像那样，达到我耳中的声音一样。” Di dalam bahasa Ibrani, arti kata jeritan itu berarti seruan orang yang benar-benar tertindas, korban ketidakadilan dan kekerasan. 在原文，这边他们指到说这个声音的时候，是指那些被人家苦待、被人家不公平对待的那些深渊的声音。 Dan dikatakan Tuhan mendengar jeritan itu. 这里向我们显示，神都听见这些人的呼求。 Bapak Saudara, ini menjadi kekuatan bagi kita. 巴不得这能够成为我们的力量。 Mungkin seringkali kita melihat kejahatan dan merasa bahwa Tuhan kok nggak ngapa-ngapain gitu. 也许每一天我们都看到四周围一些的恶行，然后有时候我们会质疑神说：为什么你好像什么都不做呢？
Tapi bagian ini menunjukkan bahwa Allah tidak diam. Dia peka terhadap ketidakadilan dan dia tahu apa yang kita alami. 但是在这里，让我们看见我们所信托的神，他听见我们这样子被苦待、被不公平对待的这个深渊的声音，并且他很在乎。 Dan lebih luar biasanya lagi di ayat 21 dikatakan, baiklah aku turun melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. 在21节这边，神说：“我现在要下去查看他们所行的，果然竟像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。” Ayat ini bisa mengundang pertanyaan bahwa emang Allah nggak tahu? 这节经文可能会引起一些问题。难道神不是无所不知的吗？ Apakah Allah tidak tahu apa yang terjadi? 难道神不知道发生的事情吗？ Tentu Allah tahu. 当然他知道。 Tapi Allah memakai bahasa manusia yang Allah memakai bahasa yang bisa dimengerti manusia. Seolah-olah dia harus turun dan menyelidiki secara langsung apa yang terjadi. 但是神在这里要用我们人类能够理解的这个表达方式，好像是他必须自己下来去查看是否所发生的，正如他所听见的。 Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah bukan hakim yang asal menghukum tanpa bukti. Penghakimannya bukan tindakan yang impulsif. 这里向我们显示出我们的神，当他审判的时候，他是用公义来审判一切，并且他所做出的任何的举动，都不是这个临时起意的一个行动。 Tapi hakim yang adil dan bijaksana, yang memastikan segala sesuatu secara benar sebelum bertindak. 而是他是一个公义的这个审判官，并且他会确保他的这个判决都是公平的。 Ketika kita melihat dunia yang penuh dengan kekacauan, kejahatan, tergoda sekali kita untuk mengatakan bahwa Tuhan gak lagi peduli. 当我们看见我们所处的这个四周围有许多不公平，有许多恶行的时候，我们有时候会想说：难道神不在乎这一切吗？ Sekali lagi saya mau katakan di dalam bagian ini bahwa Tuhan tidak diam. 再一次的，我要向大家说，这节经文告诉我们，我们的神他不会静坐不管。 Dia melihat, dia mendengar, dan turun langsung menyelesaikan apa yang kita alami. 而是他愿意去看，他愿意去听，并且他愿意来到我们的当中，来去知道我们所面对的。 Ini memberikan satu dasar yang kuat untuk kita tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan, karena Allah tidak pernah lalai untuk menanggapi jeritan dari hati yang hancur. 所以这个给了我们一个很坚固的一个基础，我们仍然要祷告，因为神听见我们每一个人向他的呼求祷告。 Kalau jeritan dari Sodom yang jahat saja tidak Tuhan abaikan, apalagi kita, anak-anak yang dikasihinya. 如果神对所多玛一个恶行满贯的地方所出来的呼叫声，神都这么的在乎，更何况我们是他所爱的子女们，他岂不更听我们的呼求？ Ketika kita berseru di dalam doa, Allah memperhatikan. 当我们在祷告中向神呼求的时候，他听见。 Bukan karena kita hebat, tetapi karena Ia adil dan penuh dengan belas kasihan. 并不是说我们有什么好的表现，而是他本身他的本性是一个公义、充满怜悯的神。 Ini menjadi satu panggilan untuk kita terus berdoa bagi dunia dan sesama. 所以这也激励我们要继续的为世界、为四周围的人祷告。 Menangis di dalam doa untuk bertobat dari dosa-dosa yang masih dilakukan.
我们也为着我们一直不能摆脱的罪，我们在神的面前破碎自己，伤痛的向神祷告。 Berdoa bagi sesama kita yang sedang bergumul hebat. 也为着我们四周围知道的人，为他们面对的苦难祷告。 Berdoa untuk bangsa kita yang mungkin sudah jauh dari Tuhan. 我们为着我们的国家，可能我们觉得这个国家已经远离了神，我们继续的向神祷告。 Tetaplah berseru dan tetaplah setia di dalam doa. 我们仍然向神呼求，仍然在祷告中忠心。 Di ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33, 在22到33节， Abraham berdiri di hadapan Tuhan dan terus berdoa. 亚伯拉罕站在神的面前，一直的向神祈求。 Doa yang memohon belas kasihan dari Tuhan bagi orang lain, bahkan bagi kota yang berdosa. 他在神的面前，为着别人，为着一个罪恶满贯的城市，一直向神祈求。 Abraham menunjukkan dua hal yang penting di dalam doanya. 亚伯拉罕在这里的祷告，他显示出2件很重要的事情。 Ada satu keberanian dia negosiasi dengan Tuhan. 看见他有这样子的勇气与神交涉。 Tapi ini bukan berarti dia lagi nantangin Tuhan gitu ya, bukan. 他与神的这个谈判，并不代表说他抵挡神。 Ini karena dia mengenal siapa Tuhan, maka dia berani untuk negosiasi dengan Tuhan. 这是基于他对神很清楚的认识，使得他有那样子的勇气与神谈判。 Kemudian ini menunjukkan kerendahan hati Abraham. 这里同时也显示出亚伯拉罕的谦卑。 Dia tahu dia bukan siapa-siapa dan dia nggak bisa apa-apa. 他知道他自己算不得什么。 Abraham tidak hanya minta keadilan sama Tuhan, tetapi Abraham minta belas kasihan Tuhan. 亚伯拉罕不只是向神祈求他的公义，但是他也祈求神的怜悯。 Tuhan nggak marah dengan negosiasi yang Abraham lakukan. Tuhan tidak marah kepada Abraham karena negosiasi yang dia lakukan. 神对亚伯拉罕这样子在他的面前的谈判，并没有发怒。 Bahkan Tuhan menyetujui permintaan Abraham sampai akhirnya dia berkata, jika ada 10 orang benar, maka aku tidak akan membinasakan kota itu. 甚至亚伯拉罕一直把这个数字到最后改到若是有10个义人的话，你可不可以取消这个对所多玛的审判？ Inilah kekuatan doa. 这就是祷告的力量。 Bukan sekedar menyampaikan permohonan atau apa yang diinginkan, tetapi menyelaraskan hati dengan hatinya Tuhan. 我们不只是向神祈求，向他求我们所想要的，而是我们在祷告中，我们将自己的心与神的心贴近。 Ketika kita terus berdoa sama Tuhan, Tuhan gak akan ubah apapun. Tuhan tidak akan ngubah apa yang sudah dia rancangkan. 当我们向神祷告的时候，神不会将他所已经定下的事情改变。 Tapi yang Tuhan mau adalah relasi kita dengan Tuhan. 但是神要在我们与他的我们的祷告中，看见我们与他的关系。 Tadi kita sudah bahas bahwa Tuhan tahu apa yang kita alami. 刚才我们谈到说，神知道我们所经历的， Tuhan tahu apa yang menjadi jeritan hati kita. 神知道我们内心的呼喊。 Mudah saja untuk Tuhan menyelesaikan semua perkara kita. 神如果要解决我们所有的问题，是一件很容易的事 Tapi 情。 yang Tuhan mau adalah kedekatan kita dengan Dia. 但是神却愿意看见我们与他亲近。 Yang Tuhan mau adalah kita mengerti hatinya, kita mengerti kehendaknya, dan kita lakukan itu. 神也要我们能够明白他的心意，并且按照他的心意而行。 Abraham tidak berdoa karena dia hebat dari Sodom. 亚伯拉罕他站在神的面前祈求，并不是他很了不起， Tapi karena dia tahu Allah adalah Allah yang adil dan penuh dengan belas kasihan. 而是他认识神。其实神是公义、充满怜悯的神。
Abraham tidak berdoa untuk menghentikan murkanya Allah, tetapi untuk memohon agar Tuhan menjangkau mereka yang masih dapat diselamatkan. 亚伯拉罕的祈求并不是要神停止刑罚，而是他祈求神仍然给那些可能可以得救的人还有机会。 Abraham dia bersedia berdoa untuk Sodom karena dia mengenal siapa Tuhan. 亚伯拉罕他愿意为所多玛祈求，基于他对神的认识。 Ini hanya dapat terjadi ketika kita mengenal siapa Tuhan. 这能够产生是基于我们对神的认识。 Ketika kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. 当我们与神有亲密的关系， Bapak Saudara, hidup orang benar pasti selaras dengan kehendak Allah. Maka doanya pun tidak akan berpusat kepada keegoannya sendiri, tetapi kepada kehendak Allah. 一个义人的生命，他是在神的面前的祈求，不再以自我为中心，而是他在祷告中，他愿意将自己的心贴近神的心，去寻求神的心意。 Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16b, ayat yang cukup terkenal, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 在雅各书第5章16节下半节，是我们熟悉的经文。这边说，一人祈祷所发的力量是大有功效的。 Yakobus menekankan bahwa orang benar artinya bukan orang sembarangan. 雅各书这里让我们清楚的看见，这里指的是义人的祈祷，不是所有一般人的祈祷。 Siapa orang benar itu? 这里指的义人是谁？ Orang yang punya relasi dengan Tuhan. 就是与神有关系的。 Dikatakan bahwa yang sungguh-sungguh dan aktif bekerja, bukan doa yang malas atau doa yang setengah hati. 是一个认真的祷告，不是那种敷衍的祷告。 Ini bukan bicara soal kata-kata di dalam doa itu. 这并不在于我们在祷告中用什么的词汇， Tetapi hati yang terbeban untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita atau bagi dunia ini. 而是我们在为我们所祷告的事项，我们有多大的负担。 Doa yang lahir dari kasih dan pengenalan akan Tuhan. 这个祷告是产生于我们对神的认识，我们因着神所激励的爱。 Jangan kita hanya menuntut doa kita dijawab sama Tuhan. 我们不是强求神一定要答应我们的祈求， Tapi juga mari kita bertanya dalam hidup kita, apakah hidup kita ini mencerminkan kehendak Tuhan? 而是我们也要省察自己，是否我们的生命，我们已经彰显了神的旨意。 Apakah mulut kita yang berdoa itu adalah hidup yang kudus di hadapan Tuhan? 是否我们祷告的口是在神的面前是圣洁的？ Bukan artinya kita tidak boleh berdoa untuk pribadi kita, 这并不代表我们不可以为自己所需要的祷告， tapi apakah itu lahir dari relasi kita dengan Tuhan? 而是我们要问说，我们的祷告是否产生于我们与神的关系？ Sebagai penutup ada 2 pertanyaan yang mau kita renungkan bersama dan lakukan bersama. 在结束之前，我要大家思想这2个问题，让我们思想之外，我们也将它在生活中行出来。 Apakah hidup kita sedemikian rupa sehingga Tuhan berkenan mempercayakan beban hatinya kepada kita seperti yang dia lakukan kepada Abraham? 我们的生命是否达到这个境地，使得神愿意将他的负担跟我们分享，就像在所多玛的事情，神愿意将他所要做的让亚伯拉罕知道。 Maukah kita menjadi pendoa bagi keluarga kita, bagi sesama kita, anak-anak, rekan kerja, pemimpin dunia ini, bahkan untuk orang-orang yang mungkin sulit kita kasihi?
我们是否愿意为着我们的家人祷告，为着我们的同工、我们的亲戚朋友，为着国家的领袖，甚至为着那些我们觉得很难为他祷告的人。Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi orang yang setia berseru kepadanya dengan hati yang benar. 神并不是要寻找那些很了不起的人，神所要看见的是在他的面前一个正直、谦卑、愿意寻求神的心。 Amin. Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang mendengar doa umat-Mu. 主啊，我们感谢你，因为你是听祷告的神。 Ajarlah kami hidup dekat denganmu, berjalan di dalam kebenaranmu, dan menjadi pendoa yang setia bagi orang-orang sekitar kami. 主啊，求你教导我们，让我们行在你的道路上，让我们成为一个忠心，为四周围的需要祷告。 Berdoa bagi keluarga, gereja, dan bangsa kami. 我们为家人、为教会、为国家祷告。 Bentuklah hati kami agar selaras dengan hati Tuhan. 求你塑造我们的心，让我们的心是合神的心意。 Mampukan kami untuk terus berseru bagi dunia ini. 求你帮助我们，让我们不断的忠心的为世界祈求。 Bagi dunia dan sesama kami yang membutuhkan kasih-Mu. 因为世界，我们四周围的人，他们需要你的爱。 Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉主耶稣的名，我们感谢祷告。 Amin. 阿门。